Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah kita kawal di 005 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Fakrul Hakimi, dan ini berita ADK edisi ini. Antara tajuk utama edisi ini, keselamatan cyber, tanggungjawab bersama ADK Daerah Frontliners Agency. ADK Kedah Perlis Satuni masa banjir Kelantan. Singgit daripada Singgit nak makan Singgit tengah tak ada daripada Singgit daripada Tanggungjawab melindungi keselamatan ekosistem cyber negara terletak pada seluruh rakyat Malaysia bagi memberdayakan dan memberi kesedaran kepada warga kerja ADK tentang peri penting keselamatan cyber dan maklumat ini. Agensi yang tidak ada kebangsaan ADK mengadakan program kesedaran keselamatan cyber 2023 bertempat di Ibu Pejabat ADK pada Selasa. Hal ini menepati dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 yang ditanggungjawabkan ke atas setiap kaki tangan kerajaan. Majlis dimulakan dengan taklimat yang telah disampaikan oleh Pegawai ASK Pentel Sdn Berhad Nur Azwa Muhammad Pahri. Terdahulu, majlis dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan ADK Puan Chan Hon Jin. Pada majlis sama, seramai 27 orang pegawai telah dilantik sebagai ahli pasukan pelaksana Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ISMS dan Pelancaran Polisi Keselamatan Cyber ADK. Hadir sama Pengarah Bahagian Hikmat Pengurusan ADK Ahmad Musadat Sulaiman dan Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Razita Omar. Pejabat agensi yang tidak ada kebangsaan di peringkat daerah di seluruh negara adalah petugas barisan paling hadapan sebagai pihak yang melaksanakan tanggungjawab merawat pulih, mencegah dan menguatkuasai undang-undang terhadap isu perdagangan dadah. Ini kerana mereka menggerakkan program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK serta mempunyai jumlah klien paling ramai berbanding Puspen Pemulihan Perdagangan Narkotik, Puspen yang menjalankan program rawatan dan pemulihan dalam institusi RPDI. Pegawai ADK di peringkat daerah perlu diperkasa bagi memantapkan lagi tadbir urus dan penyampaian perkhidmatan berkesan dalam usaha mencapai petunjuk prestasi utama KPI iaitu mengurangkan kadar penagihan dan meningkatkan kadar kepulihan. Perkara itu ditegaskan Tuan Sultan Ahmad Belon dalam sesi lawatan kerja Ketua Pengarah AADK yang pertama pada tahun ini di Pejabat AADK Daerah Sabak Bernam dan Kuala Selangor pada Khamis lalu. Terdahulu, Tuan Sultan mendengar taklimat dan perancangan gerak kerja AADK Sabak Bernam dan Daerah Kuala Selangor yang disampaikan oleh Ketua AADK Daerah masing-masing. Selain itu, Tuan Sultan turut melakukan tinjauan persekitaran kawasan pejabat, fasiliti dan projek AADK Daerah. Terus hadir Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan Azmi Mustafa, Pengarah Unit Integriti ADK Zulfikri Abdul Manaf dan Pengarah ADK Negeri Selangor Nazir Muhammad. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Asli beg kau? Faham pula penipu. Mana ada yang kau cari lah kalau ada. Tapi yang kau tu ajar sangat fahal. Ih, mana kau tahu ah? Buruk ni, kau habiskan ha? Oi, kau menipu Menipu benda ni? Kau fahal lah? Kau yang faham asal kau menipu aku? Siapa menipu? Siapa kau ajar sangat? Kau dah menipu fahal apa? Sebab kau menipu. Kau buat macam sini boy. Kau bini aku lah. Bertemu kembali. Selama 210 individu yang terjejas akibat banjir monsun timur laut MTF di negeri Kelantan disatuni dengan mengagikan bantuan keperluan harian. Ini termasuklah keluarga daripada 35 klien yang sedang mengikuti program rawatan dan pemulihan dalam institusi RPDI. 109 klien program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK, manakala 66 lagi adalah warga kerja ADK negeri Kelantan. Penolong Pengarah Penguasaan dan Keselamatan ADK Kedah, Nasruddin Abdul Rahman berkata, usaha itu digerakkan ADK Negeri Kedah, ADK Negeri Perlis
dan sukarelawan skuad anti dadah ADK Kedah. Menurut beliau, sumbangan barangan makanan dan wang tunai ini turut diagihkan kepada 5 buah rumah anak yatim di Kelantan, iaitu Rumah Anak Yatim Salimah, Rumah Puteri Harapan, Rumah Anak Yatim Duafa, Rumah Tunas Harapan dan Rumah Kanak-Kanak Mini Kelantan. Sementara itu, Ketua Pengarah ADK Tuan Sutekno Ahmad Belon ketika menyampaikan perutusan Tahun Baharu sebelum ini turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam aktiviti sukarelawan tersebut. Semangat solidariti sedemikian bukan hanya membantu ke arah kepuliaan klien, malah ADK yang mengamalkan perkhidmatan mesra rakyat mahu berada seiring dengan masyarakat walau senang ataupun susah. Semangat inilah dikatakan lambang perpaduan ADK dalam memperjuangkan nasib mereka, khususnya mereka yang terjebak dengan permasalahan dadah. Saya amat menghargai usaha keras warga ADK dan saya mendoakan agar Allah SWT membalas kebaikan. Turut hadir Pengarah ADK Negeri Kelantan dalam aktiviti sukarelawan itu, Rahayu Ahmad dan Pengarah Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Bacok, Nur Hafizah Ibrahim. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti ADK. Pada minggu ini, segmen personaliti ADK merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Puspen Tampin kerana memilih saya sebagai personaliti ADK. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Rahmat bin Ismail, bertugas di Puspen Tampin, memegang jawatan pengawal keselamatan KP16. Saya telah berkhidmat di ADK 28 tahun 1 bulan lebih kurang lah, dan pernah bertugas mula dengan Puspen Tampin, lepas tu di Puspen Jelebu, seterusnya di ADK Rembau dan Tiang 2, Puspen Tiang 2, dan seterusnya di Puspen Tampin semula. Alhamdulillah lah. Bagi cabaran saya pula semasa bertugas di ADK ni, saya mula bertugas di ADK Puspen Tampin pada tahun 1994 lah, 30 Oktober 1994. Lebih kurang 28 tahun saya dah berkhidmat. Cabaran tu memang tinggi sebab apa, kita ni memulihkan manusia, perwatakan yang banyak berbeza-beza. Pada tahun 1994 saya mula-mula masuk, umur saya lebih kurang 18 tahun lebih. Dalam situasi klien masa tu, dia panggil penghuni lah. Masa tu klien kita ni strength dia tinggi, ramai. Masa tu jejak RN sehingga 3,000 tak silap saya. Menjangkau ke 3,000, RN 3,000. Jadi dengan umur saya masa tu baru, orang cakap setahun jagung, baru nak mula. Jadi memang cabaran tu memang tinggi. Tapi yang saya kagum sebab apa, sahabat-sahabat lama saya yang telah pencen dah apa semua, dia memberi semangat kepada saya. Sebagai mentor saya lah, sebagai orang lama ni, mengajar saya benda macam mana tugas menyelia penghuni-penghuni di Puspen. Sebab dulu konsep Puspen ni tough and rugged. Memang situasi klien tu memang tough lah. Jadi pengalaman tu saya gunakan yang sebaik mungkin. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Tugasan saya lebih kepada melatih klien, kawan dan anggota sematan lah untuk latihan kawan. Berkenaan dengan hobi saya pula, yelah, tengok situasi umur. Sekarang ni saya cuma buat senaman ringan kat rumah, berjalan-jalan di kawasan sekitar taman saja. Dulu hobi saya suka main badminton. Kalau main badminton tu dari pukul 9 sampai isyak, lebih kurang
sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. Tapi alhamdulillah masa tu walaupun kita ambil masa untuk berehat, waktu tugas tetap hadir. Tak pernah rasa terlewat apa semua. Jadi penting semangat tugasan tu mesti ada dalam setiap manusia, setiap orang yang bertugas. Kepada ibu bapa di luar sana, cuma saya nak pesanlah untuk menjaya satu misi, keluarga kena beri komitmen yang tinggi kepada ahli keluarga tu sendiri yang terlibat dengan dadah. Sebab dadah ni berpunca daripada watak seseorang itu, seorang manusia tu yang banyak bebas pergaulan bebas dengan masyarakat. Tidak tahu ke mana anak kita pergi, balik lewat malam. Kita tak ambil tahu hal tu. Kebanyakannya kes yang saya bertanya, itulah masalah kepada klien. Sebab apa? Ibu bapa tak ambil tahu ke mana dia pergi, apa tak ambil tahu. Jadi satu nasihat saya, sekiranya dia keluar saja daripada Puspen Tampin ataupun di seluruh pusat Puspen yang berada di Malaysia ni, berilah sokongan kepada klien semua. Jadi kena ambil berat ke mana dia pergi, ke mana arah tuju, kena ambil berat. Sebab apa? Peranan ibu bapa adalah penting dalam menjayakan suatu misi pemulihan dadah. Selepas ini dia akan mengawasi di daerah. Kita kena bagi sokongan untuk mengingatkan kepada klien untuk melaporkan diri supaya tidak diambil tindakan undang-undang. Jadi kita masyarakat di luar sana pun membantu. Sekitar kawasan kena bantu, mana yang kurang, mana yang perlu dibantu, kemudian jangan diasingkan pada pemulihan kepada klien berkenaan. Satu pesanan masyarakat kepada semua masyarakat, bantulah sesama kita pemulihan kepada penyakit dadah untuk Malaysia bebas daripada dadah. Kita keluar dari pencekaman dadah. Semua kerana tanpa dadah kita akan berjaya. Negara Malaysia akan berjaya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Segmen personality ADK menutup tirai berita ADK kali ini. Sebelum berpisah, ini adalah peringatan kepada kita semua. Setiap seorang penagih yang dirawat, adalah 8 orang lagi berada dalam komuniti tanpa rawatan. Jika anda tahu, lapor kepada ADK untuk dapatkan rawatan dan pemulihan. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube ADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang diberi mandat dan peranan utama dalam menguruskan hal-hal berkaitan penyalahgunaan dadah dari aspek rawatan dan pemulihan penagih dadah, pencegahan, penguatkuasaan dan pengawasan di Malaysia. AADK komited dalam memastikan sistem penyampaian agensi melalui visi dan misi. Masyarakat Malaysia bebas dari dadah. Agensi utama memerangi dadah digandingkan dengan objektif mencegah seseorang dari terlibat dengan dadah, merawat dan memulih penagih dadah, mencegah penagihan semula dan membantras bekalan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah. AADK berpaksikan dasar dadah negara yang merupakan kerangka kerja komprehensif dalam usaha mencegah, merawat dan memulihkan, penguatkuasaan undang-undang, pengurangan kemudaratan dan kerjasama antarabangsa.